Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 4 Januari 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Zonza Awang dan ini antara paparan utama untuk malam ini. Selepas menanti penuh harapan, pemohon skim pengeluaran wang iSinar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP boleh menarik nafas lega apabila menerima keputusan masing-masing hari ini. Yang pasti ada yang tersenyum apabila permohonan diluluskan dan sebaliknya. Ikuti reaksi pemohon selepas mendapat keputusannya hari ini. Kami pun permohonan telah diluluskan. Duit tu mungkin buat masa tu kami simpan dulu. Mungkin ada emergency ke dalam tahun baru tu kita si tahu kan COVID, kita pun ekonomi pun turun naik, kita si tahu. Jadi itu adalah satu kita pun backup plan lah. Permohonan yang lulus ya, kami ada jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Jangka masa panjang adalah insya-Allah mun ada rezeki 10,000 yang kami akan labur untuk deposit rumah. First home kami adalah Kim lah. And jangka masa pendek mungkin kami ada beberapa lah perancangan. Satunya adalah kami mau selesaikan salah satu hutang kami. Namun di sebalik keputusan itu, masih ada yang belum menerima keputusan permohonan yang diharapkan. Kami ada apply iSinar tu, tapi masa tu tengah dalam proses lah. Jadi kami berharap kami dapat lulus lah iSinar tu sebab yalah start dari PKP area kami pun pekerjaan pun dah tergantung, banyak program tersekat, jadi boleh diluluskan untuk cover apa yang patut. Pemohon iSinar yang permohonan mereka diluluskan akan mendapat pembayaran pertama mulai 8 Januari ini. Pembayaran akan dilakukan melalui akaun bank yang didaftarkan oleh pemohon. Bagi mereka yang memilih pembayaran melalui arahan bayaran PO akan menerima notis pengambilan bayaran melalui PO oleh pihak bank masing-masing sebelum 12 Januari ini. Mereka yang gagal dalam permohonan kategori 1 boleh mengemukakan rayuan untuk permohonan kategori 2 yang akan dibuka mulai 11 Januari ini dengan perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan. Baik, seterusnya, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDIK menyerahkan hadiah kemenangan tambahan kepada dua pemenang pertandingan inovasi My Hackathon peringkat negeri Sarawak. Hadiah kemenangan tambahan itu masing-masing bernilai RM50,000 dan RM5,000. Hadiah telah disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dua pemenang berkenaan ialah Nuyon AI Sundrian Berhad dan Muhammad Nurhamizan Abu Bakar. Sebelum ini, kedua-dua pemenang telah menerima hadiah pertama masing-masing bernilai RM250,000 bagi kategori maraton dan RM10,000 bagi kategori pecut pada pertandingan yang diadakan Disember tahun lalu. Hadiah kemenangan tambahan daripada kerajaan negeri ini telah menunjukkan keyakinan kerajaan terhadap kepintaran inovasi tempatan. My Hackathon adalah pertandingan inovasi anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang diadakan sebanyak 6 peringkat secara maya. Fokus utama pertandingan menghasilkan penyelesaian yang boleh memanfaatkan perkhidmatan awam menerusi teknologi dan digitalisasi selari dengan pelan jana semula ekonomi negara penjana. Tidak lagi perlu menunggu lama para pesakit yang memerlukan pengambilan ubat susulan di Hospital Miri kini boleh menggunakan perkhidmatan farmasi pandu lalu. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Sarawak Abu Hassan Al-Syari Abdul Jabbar, perkhidmatan ini adalah bertepatan dengan langkah berjaga-jaga akibat COVID-19. Farmasi Pandu Lalu Hospital Miri beroperasi 8.30 pagi hingga 4.30 petang setiap hari kecuali hujung minggu dan cuti umum. Mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan tersebut perlu menghantar pesanan ringkas SMS lengkap dengan butiran nama, tarikh dan waktu mereka ingin mengambil ubat terlebih dahulu. Pembinaan projek farmasi Pandu Lalu itu telah bermula sejak 11 November tahun lalu melibatkan kos sebanyak RM150,000 dan mula beroperasi sepenuhnya Januari tahun ini. Kemudahan sama turut dirancang diadakan di Klinik Kesihatan Tudan Miri.
Tidak sampai 24 jam sebelum upacara pembakaran mayat berlangsung di Taman Peringatan Nirvana, ahli keluarga mangsa tragedi Ferry Trisok memerlukan bantuan orang ramai untuk menampung sebahagian daripada kos upacara itu. Abang mendiang Lorna Ting Hing Ping berkata keluarga mereka memerlukan lebih RM20,000 untuk menampung kos lebih RM60,000 bagi upacara itu. Dema orang ramai boleh disalurkan melalui akaun Public Bank Berhad miliknya. Lorna Ting, 33 tahun serta dua anak lelakinya Alvin, 12 tahun dan Wallace, 7 tahun meninggal dunia selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dipandunya bersama 6 ahli keluarga lain terhumban ke dalam Sungai Batang Lupar di jeti Ferry Trisok Sebuyau pada Jumaat lepas. Turut terkorban dalam tragedi itu ialah kakaknya, Siti Aisyah Abdullah, 36 tahun dan 5 anaknya Muhammad Aiman Muhammad Hamzah, 7 tahun, Muhammad Mustaqin, 5 tahun, Khairunisa, 14 tahun, Nur Syuhada, 16 tahun dan Muhammad Ahmad berumur 4 bulan. Mereka dalam perjalanan ke Kuching untuk menghantar anak perempuan Siti Aisyah ke sekolah madrasah. Permohonan untuk melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN boleh dilakukan mulai esok 5 Januari sehingga 31 Mac ini. Menurut Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid, peminjam yang layak boleh berbuat demikian melalui portal rasmi PTPTN. Tiada sebarang dokumen sokongan diperlukan semasa permohonan. Kelulusan penangguhan akan dimaklumkan kepada peminjam melalui email yang dikemukakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh peminjam mengemukakan permohonan. Peminjam juga diingatkan untuk mengemaskini maklumat perhubungan yang tepat bagi memastikan maklumat berkenaan kelulusan permohonan pelanjutan dapat disampaikan. Pada 1 Januari lepas, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad mengumumkan kerajaan bersetuju untuk melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan lagi kepada peminjam yang layak. Sebelum ini, kerajaan telah menangguhkan bayaran balik pinjaman PTPTN mulai 19 Mac hingga 31 Disember 2020 kepada semua peminjam PTPTN berikutan pandemik COVID-19. Kegagalan syarikat penerbangan Air Asia mematuhi jadual penerbangan yang telah diluluskan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah menyebabkan penerbangannya terbatal. Sehubungan itu, JPBN Sarawak menggesa syarikat penerbangan untuk mematuhi jadual penerbangannya yang telah diluluskan. AirAsia pada 3 Januari tidak mengikuti jadual penerbangan yang diluluskan dan telah membuat keputusan untuk membenarkan penerbangan tambahan memasuki Sarawak melalui Sibu dari Kota Kinabalu AK6090. JPBN Sarawak telah berkomunikasi dengan semua syarikat penerbangan mengenai penerbangan berjadual yang diluluskan memasuki Sarawak melalui Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS pada 23 Disember lalu. Jadual penerbangan yang dipersetujui telah diatur untuk membolehkan JPBN Sarawak menyediakan dan memperuntukkan bilik kuarantin mencukupi bagi mereka yang tiba di Sarawak. Malaysia telah merekodkan 1,741 kes baru bagi penularan COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 120,818 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah itu terdapat 8 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan dari luar negara. Bagi penularan mengikut negeri, Selangor hari ini mencatatkan kes tertinggi COVID-19 dengan pertambahan sebanyak 687 kes, diikuti Sabah 303 kes dan Johor sebanyak 295 kes. Sementara itu, Sarawak pada Isnin merekodkan 8 kes positif COVID-19 baru dengan kesemuanya dikesan di daerah Kuching. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 1,148 kes. Terdapat 2 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Stutong Kuching dan kluster Mador Meradong. Kluster Stutong mencatatkan penambahan 4 kes sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 9 kes. Manakala tiada penambahan kes dicatatkan untuk kluster Mador dengan jumlah keseluruhan kes kekal 8.
Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia kini menghampiri 85 juta. Ini berikutan lebih ratusan ribu kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lepas. Data terbaru Johns Hopkins University turut menunjukkan Amerika Syarikat masih kekal negara paling teruk terjejas dengan lebih 20.57 juta kes. Ini diikuti India dengan 10.32 juta kes dan Brazil dengan 7.71 juta kes. Angka positif di Rusia kini melangkau 3.2 juta kes, manakala negara yang melepasi angka 2 juta kes adalah Perancis, United Kingdom, Turki dan Itali. Spanyol, Jerman, Colombia, Argentina, Mexico, Poland, Iran, Ukraine, Afrika Selatan dan Peru pula antara negara yang merekodkan lebih sejuta kes positif. Malaysia pula merekodkan angka positif antara 100,000 dan 300,000. Rakyat Sarawak dinasihatkan untuk terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 di Sarawak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien menerusi muat naik di Facebooknya berkata perkara tersebut adalah penting tatkala lonjakan kes berlaku baru-baru ini. Jika tidak dibendung, tambahnya, ia akan menjadi semakin menular dan menjadi permulaan kepada gelombang keempat COVID-19. Menjelas mengenai kluster Mador, ia dikaitkan dengan isu mereka yang balik dari Semenanjung dan itu perlu dijadikan pengajaran. Pada ketika ini adalah dinasihatkan rakyat Sarawak yang berada di luar negeri untuk menangguhkan dahulu perjalanan balik ke Sarawak jika tiada keperluan mendesak. Beliau menggesa orang ramai untuk memainkan peranan mereka dengan serius dalam situasi pandemik COVID-19 yang berbahaya kini. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) akan memastikan vaksin COVID-19 kelak tidak memberi kesan sampingan memudaratkan untuk jangka masa panjang. Menurut timbalan menterinya Ahmad Amzad Hashim, vaksin itu telah diuji secara klinikal dan akan dikawal selia bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan. Pihaknya akan memberi pendedahan dan menyalurkan maklumat yang tepat berkenaan vaksin bagi meyakinkan dan membuang keraguan masyarakat. Sekaligus mencapai sasaran 70% rakyat menerima vaksin COVID-19 pada suku pertama tahun ini. Sehingga kini Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan Pfizer dan BioNTech untuk memperoleh 12.8 juta dos vaksin. Negara juga bakal menerima 6.4 juta lagi dos vaksin daripada AstraZeneca. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK akan terus memberi tumpuan membantu peniaga mikro dan informal serta golongan usahawan terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, hasil kajian mendapati para peniaga khususnya yang terlibat dalam sektor mikro masih belum dapat memulihkan perniagaan mereka sepenuhnya. Menyedari akan implikasi besar COVID-19 ke atas usahawan, MIDEK telah membangunkan pelan pemulihan usahawan dan koperasi khusus untuk memastikan kelestarian dan pemulihan operasi perniagaan usahawan. Ini termasuk perusahaan mikro, perusahaan kecil sederhana PKS, koperasi, usahawan sosial dan usahawan informal. Sehingga Disember 2020, MIDEK juga telah menawarkan bantuan pembiayaan kepada usahawan yang terjejas berjumlah 1.48 bilion ringgit. Pembiayaan disalurkan melalui agensi seperti SME Bank, Bank Rakyat, Tekun Nasional dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada 53,449 penerima manfaat. Fasa kedua pelan pemulihan usahawan dan koperasi dengan peruntukan 17.1 juta ringgit bermula Januari hingga Mei. Ia berlandaskan pendekatan 5E iaitu Enculture, Enable, Empower, Energize dan Engage yang juga merupakan hala tuju MIDEK bagi 2021 untuk membangun lebih sejuta perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebagai tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bersua kembali. Terima kasih menjadikan kami saluran yang membawakan berita yang telus dan padat untuk anda.
Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan boleh bekerja dari rumah BDR jika mendapat arahan daripada kerajaan atau diarahkan ketua jabatan masing-masing. Ini melalui pelaksanaan dasar BDR yang berkuasa 1 Januari 2021. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Hairul Adib Abdul Rahman, dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2020 bertarikh 21 Disember lepas, pegawai boleh juga bekerja dari rumah jika mendapat kebenaran ketua jabatan masing-masing dan dalam keadaan tertentu. Ketua Setiausaha Negara atau Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam boleh mengarahkan mana-mana pegawai untuk BDR demi kepentingan perkhidmatan. Situasi yang boleh dipertimbangkan antaranya, pegawai tidak dapat hadir ke pejabat kerana kediaman termasuk dalam kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Pegawai yang diarah atau dibenarkan BDR perlu mematuhi peraturan ditetapkan, antaranya sentiasa berada di rumah dalam tempoh yang ditetapkan. Dasar BDR diwujudkan sebagai alternatif cara bekerja baru dalam perkhidmatan awam dalam usaha berterusan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam. Baik, orang ramai dinasihatkan agar tidak menularkan gambar maupun video lama kejadian banjir besar ketika beberapa negeri kini dilanda musim tengkujuh. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, tindakan menularkan gambar atau video lama seperti kejadian banjir besar pada 2014 boleh menimbulkan situasi panik dalam kalangan masyarakat. Orang ramai, menurut Saifuddin, boleh menyemak kesahihan maklumat yang diterima mereka menerusi media sosial rasmi pihak berwajib yang sentiasa berusaha memuat naik maklumat yang tepat dan secara real time. Beliau telah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk memantau sistem telekomunikasi sepanjang musim banjir kerana ia menjadi medium perantaraan paling utama ketika musim tengkujuh. Dikuatiri hilang selepas pergi menghantar bot dari Santubong ke Kampung Lundu. Mangsa dikenali sebagai Samsudin Biden, 59 tahun, dipercayai keluar rumah pada jam 5.50 pagi Ahad. Namun sehingga kini masih belum tiba ke Lundu. Operasi mencari dan menyelamat SAR setakat jam 3 petang hanya menemui bot mangsa di kawasan Pantai Santubong. Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan dan Eksersis Maritim Negeri Sarawak, Komander Maritim Gilbert Tinggak Numpang berkata, operasi cari lamat telah diaktifkan oleh Maritim Rescue Sub-Center MRSC Kuching pada jam 7.30 malam Ahad. Pangkalan Hadapan Cari Lamat PHC telah ditubuhkan di Jeti Perikanan Laut Sarawak Santubong pada jam 8 pagi Isnin. Mangsa yang menaiki bot jenis fiber warna oranye putih dengan nombor pendaftaran SFS 3207 dikatakan tidak dapat dihubungi. Anak mangsa tu dia telah menghubungi mangsa tapi tak dapat sekarang ni. Kes tubuh ni kita buat sekarang ni kita belum dapat tunjuk lagi, tapi kita dua aset PMM tu yang mengalu dengan bot kita tengah dalam dekat sektor lah untuk buat pencarian. Inisiatif kita memandangkan kawasan laut yang agak teruk tu. Jadi kita andaikan mungkin anggota tu mungkin mengambil pesisir pantai di mana dia akan melalui banyak-banyak anak sungai lah, ujung muara sungai. Untuk setakat ni kita buat di kawasan pesisir dulu dekat dengan ni. Daripada Kuala Sentubong ni sampai ke Lundu lah untuk pesisir tu. Operasi turut dibantu Polis Diraja Malaysia PDRM, Pasukan Polis Marin PPM, Bomba, Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta penduduk kampung. Seorang lelaki warga emas berjaya ditemui selepas dilaporkan hilang di kawasan Sungai Sian Bintango pada Jumaat lepas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintango, Nicholas Belulit berkata, mangsa dikenali Paat Siah Wong, 78 tahun, ditemui dalam keadaan lemah sekitar jam 3 petang Ahad. Mangsa ditemui tidak jauh dari kawasan kebunnya dan dibawa ke Klinik Kesihatan Bintangor oleh pihak bomba untuk dirawat. Operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan oleh Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM dan bomba. Operasi SAR ditamatkan pada jam 4 petang Ahad. Remaja lelaki yang dilaporkan hilang ketika mandi sungai di kampung Masjid Daro telah berjaya ditemui kira-kira 4.20 petang
pada Isnin. Mayat Hazifil Hardi Abdullah, 15 tahun, ditemui pasukan bomba selepas menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR sejak tengah hari. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, operasi SAR turut disertai penduduk kampung. Pencarian dibuat menggunakan teknik tradisional iaitu menggunakan rotan berduri untuk menjejak di dalam sungai secara melintang dan berjaya menjumpai mangsa. Mangsa dikatakan hilang selepas tiba-tiba tenggelam ketika mandi sungai bersama adik dan rakannya. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK, menerusi agensinya Tourism Malaysia melancarkan kempen stimulus cuti-cuti Malaysia santai di zoo. Ia bertujuan menggalakkan rakyat tempatan mengunjungi zoo yang terdapat di Malaysia. Kempen tersebut dilaksanakan di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan melalui pakej rangsangan ekonomi PRE. Bermula 1 Januari hingga 31 Mac 2021, program kerjasama dengan Zoo Negara, Zoo Melaka dan Zoo Taiping dan Night Safari menawarkan potongan harga istimewa untuk tiket masuk. Tawaran istimewa tertakluk kepada terma dan syarat first come, first serve basis. Jumlah keseluruhan tiket yang ditawarkan adalah lebih 70,000 tiket. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang Tourism Malaysia www.malaysia.travel. Sinonim dengan gelaran Pekan Emas Sarawak, BAU, kini menemui emas dalam bentuk baharu yang berpotensi menjadi destinasi pelancong menarik di Sarawak. Beberapa projek telah dirancang di BAU dalam tempoh 10 tahun akan datang di bawah inisiatif Greater BAU. Pelan pembangunan untuk menarik pelancong itu antaranya melibatkan pembinaan BAU Gold Mine Museum and Park ataupun Museum Pelombongan Emas dan Taman BAU serta Tasik Biru Resort City. Museum Pelombongan Emas dan Taman BAU akan menjadi pemangkin untuk mengubah wajah BAU secara holistik menjadi sebuah bandar warisan emas di Sarawak. Selain memberi tonik dalam pembangunan sektor pelancongan BAU, khususnya komponen berkaitan alam, budaya dan eko-pelancongan. Pembinaan projek Tasik Biru Resort City yang akan dimulakan tidak lama lagi itu bakal terdiri daripada hotel, chalet dan restoran terapung sekaligus melengkapkan pelan pembangunan projek museum. Projek berkenaan pastinya menawarkan percutian yang unik dan mampu menarik kunjungan lebih ramai pelancong selain dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, Museum Pelombongan Emas dan Taman BAU itu bakal menjadi destinasi tarikan terbaru pelancongan daerah itu. Greater BAU yang dilancarkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada 31 Disember lepas bukan sahaja demi pembangunan daerah BAU semata-mata, malah untuk pembangunan keseluruhan daerah BAU. Pelan induk Greater BAU meliputi Kampung Lidah Tanah di bawah kawasan Batu Kitang, Serikin, Jagoy dan Singai di bawah wilayah Tasik Biru, Siniawan, Tondong, Buso, Krokong, Pangkalan Tebang dan Gumbang di bawah daerah Serembu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan bersama kami di saluran Astro 122. Pelbagai acara telah kami susun atur untuk anda. Dan untuk itu sukar saya mengingatkan kepada anda semua, kita belum lagi berakhir dengan cabaran pandemik COVID-19 di mana ingin saya ingatkan untuk kita sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Untuk itu saya Luqman Muhammad Dan saya Zoniza Awang. Salam hormat dan selamat malam.